أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك، انشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، وتلق به ألسنتنا، وقوي به أجناننا، وأسرع به أفهامنا، وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah SWT yang mengaturkan kita agar kita masih lagi berjumpa pagi ini, pagi Rabu 13 hari bulan ya. Sekarang ni baru masuk lebih kurang 14 ya. Jumlah 17 tapi peserta ada 14 ya. Masih lagi belum ramai lagi yang belum dapat masuk. InsyaAllah mereka akan masuk macam biasalah ya. Tapi yang terbaiknya kita masuk awal lah, sebelum 7.15 tu kita dah masuk. Jadi bagi kita dapat memulakan kelas kita ya sebaik mungkin. Sebab kalau masuk lepas pada ni, kadang-kadang saya tak sempat nak tengok. Ada yang hantar dekat WhatsApp, dia kata dia tak boleh masuk. Saya tak dapat nak tengok dah WhatsApp ya. Sebab saya dah nak memulakan perkongsian ni. Jadi elok kalau masuk awal. Kalau tak dapat masuk early, kita akan bantu sebelum kita memulakan kelas ya. Okey, kita sekarang ni, semalam kita telah berkongsikan sedikit sebanyak macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh menyimpan kalimah-kalimah yang telah kita kenali di dalam template yang kita berikan tu, supaya akhirnya nanti tuan-tuan boleh memantau ya, memantau berapa banyak dah kalimah-kalimah Al-Quran yang tuan-tuan dan puan-puan sudah kenali ya. Jadi sebab sekarang ni kita baca je, ataupun kita kata kita dah faham, kita kenal, tapi kita tak rekodkan ya. Jadi diharapkan dengan menggunakan template ni, 1 tahun daripada sekarang tuan-tuan tengok, oh saya dah dapat 60% rupanya kalimah-kalimah Al-Quran ni. Jadi adalah apa tu benchmark dia ataupun tanda dia ya, milestone dipanggil. Batu milestone apa dia? Batu petanda lah ya. Kalau tidak 20 tahun kita dalam Quran tak tahu pun berapa banyak kalimah. Rasa macam kita dah tahu, tapi yang mana kita tahu, kita pun tak tahu kan. Banyak mana kita tahu, kita pun tak tahu. Ya, Allah suruh kita ni bekerja kemas ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang kerja dia kemas, orang yang memperbaiki diri dia daripada satu tahap ke satu tahap ya. So kita sambut saranan Allah tu dalam setiap apa yang kita lakukan yang terbaik ya. Dan biasanya yang kita lakukan tu sesuatu yang kita boleh lakukan ya, bukan tak boleh, cuma nak tak nak je lah ya. Ataupun ada tak bimbingan daripada kawan-kawan kita yang lain yang boleh membantu kita untuk sama-sama kita memperbaiki ya kaedah pembelajaran kita dalam konteks memahami dan menguasai bahasa Al-Quran ya. Okey, hari ini kita akan memulakan perkongsian baru kepada ayat selepas Al-Mufsiduna. Kena kongsikan dululah ya, kalau tidak tuan-tuan tak nampak pula skrin ya. Kena buat share skrin juga ya. Okey, semalam kita telah menyimpan, mengupaskan, sudah habis pun kita mengupaskan kalimah
al-mufsiduna, ya. Al-mufsiduna ni, so maknanya kalau kita dah buat ada selama 2 minggu rasanya kita membincangkan kalimah al-mufsiduna ni, bermula dengan komponen, kemudian kita buat penerangan, kemudian kita buat pembentukan kalimah, kemudian kita buat terjemahan, ya. Jadi sepatutnya puan-puan dan tuan-tuan dalam kelas pagi ini dah boleh menerangkan, ya, kalimah al-mufsiduna ni, iaitu apa? Pertamanya dia mestilah kalimah isim, ya. Kalimah isim sebab dia ada tanda alif lam ta'rifah tu. So kita mulakan dengan kalimah isim lah. Tetapi kalimah isim tu banyak. Isim yang mana satu? Kenalah kita specify dalam menerangkan tu. Specify ni bahasa Melayu dia apa? Kita kena nyatakan, ya, dengan tepat. Tu specify. Kena nyatakan dengan tepat. Kalau kita kata isim saja, dia masih lagi tergantung-gantung, ya. Isim yang mana satu? Masih banyak persoalan dia tu. Jadi kita kena specify, kena nyatakan, iaitu isim fa'il. Isim fa'il dulu. Tetapi isim fa'il itu pun tuan-tuan dan puan-puan pun banyak. Jadi yang mana satu kena juga specify. Ya, specify iaitu isim fa'il wazan keempat. Isim fa'il wazan keempat. Ya. Okey. Apa lagi? Jantina dia. Daripada kalimah ni kita dah boleh mengenal, ya. So jantina ni dalam bahasa Arab Al-Quran ada 2 saja. Iaitu sama ada muzakkar ataupun muannas. Cuba tengok dalam kalimah ni, apakah tanda muzakkar dan apakah tanda muannas. Paling senang kita boleh buat omitting, ya. Boleh buat omitting teknik. Omit tu maknanya kita buat penolakan. Penolakan. Adakah di dalam kalimah ni tanda muannas? Itu cara kita buat penolakan. Kita omit dia. Adakah dia tanda muannas? Ya. Muannas ni boleh kita lihat dalam beberapa tanda. Satu, tanda dia ta marbutah. Kedua, tanda dia ialah alif mamdudah. Ketiga, tanda dia hamzah. Hamzah di hujung kalimah. Dan biasanya hamzah tu dia akan di sebelum tu adalah alif mamdudah tadilah. Kemudian tandanya kalau jamak dia ada tambahan ataupun imbahan atun, atu ataupun ati, ya, hujung dia ada alif dengan ta maftuhah. Itulah tanda-tanda muannas. So ada tak tanda tu dalam kalimah ni? Tidak ada. So kalau tidak ada bermakna dia bukan muannas lah. Kalau bukan muannas bermakna dia muzakkar. Ada apa tanda muzakkar sini? Ada waw nun ni, ya. Waw nun ni tuan-tuan dan puan-puan adalah tanda jamak muzakkar salim. Ya, una tu adalah imbuhan untuk menjamakkan kalimah muzakkar. Ya, kalau dia muzakkar salim kena tambah waw nun. Itulah cara kita mengenal daripada kalimah tu. Ya, jadi sambung penerangan tadi apa dia? Dia adalah isim fa'il wazan keempat. Okey, sebelum muzakkar tu kita nyatakan yang ni dulu, ya. Iaitu dia adalah ma'rifah sebab dia ada lam ta'rifah tu. Jadi kita sebutkan ta'rifah dia, ya. Jadi dia adalah isim fa'il wazan keempat ma'rifah. Lepas tu barulah masukkan jantina dia iaitu muzakkar. Lepas tu masukkan bilangan, ya. Bilangannya tadi kita dah kata bila ada waw nun tu bermakna dia jamak muzakkar salim. Maknanya bilangan dia ialah jamak, ya.
jamak salim, muzakkar jamak salim, ataupun kita boleh kata jamak muzakkar salim. Ya, akhir sekali ialah i'rab dia. I'rab ialah kita lihat macam mana dal tu berhadapan dengan waw nun. Ya, dal ni berhadapan dengan waw nun. Una tu menunjukkan ini kalimah jamak yang marfu'. Jadi itulah cara kita menerangkan kalimah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setiap kalimah yang tuan-tuan baca dalam Quran tu, cuba buat latihan tu ya. Tuliskan dia. Jangan buat secara verbal saja. Nak kemaskan lagi, belajar pula menulis. Ya, tulis pakai Lexilogos, pakai Quran tafsir ini, ya, gunakan teks yang ada ni. Tuan-tuan boleh kalau tuan-tuan on Zoom, ya, on Zoom, lepas tu buat screen sharing sendiri tak apa, ya, walaupun tak ada orang yang kita bukan share dengan orang, kita share dengan diri sendiri pun boleh. Ya, contohnya sekarang ni kalau saya nak cantikkan tadi, ya, saya ambil teks tu, buatlah latihan, ya, iaitu ismun ataupun isim fa'il. Fa'il dia ada apa? Dia ada apostrofi. Sorry, dia 2A dan apostrofi. Isim fa'il wazan 4. Kemudian dia ada alif lam ta'rifah tu, kita nyatakan ta'yin dia iaitu ma'rifah, dan barulah kita masukkan jantina dengan bilangan. Ya, jantina dengan bilangan ni biasanya dia akan datang sekali. Ya, so macam ni kita boleh masukkan dalam bentuk, kita katakan jamak muzakkar salim. Betul, pastikan ejaan tu betul ya. Kalau bukan salim, dia salim. Sim alif lam mim, salimun. Jadi bila mengeja dalam rumi tu, ija dia betul. SA tu dia ada A lagi satu sebab dia ada alif mat panjang. 2 harakat. Salim. Ya, salim dengan salim adalah 2 perkataan yang berbeza ya dalam bahasa Arab. Jadi kita kena tepat juga. Dalam menulis rumi tu pun kita kena tepat. Dia akan mewakili jawi dia tu. So kalau kita tulis salim, mana apa? Sim lam mim tak ada. Ya, salimun tidak ada. Salimun ada. Jadi tulis dia salimun dengan ada A satu lagi, ni menunjukkan dia ada panjang, ya, sebutan dia. Jadi muzakkar salim, kemudian akhirnya ialah i'rab yang marfu'. Itu yang kita telah buat latihan sebelum ni. Jadi bermakna bila tuan-tuan dan puan-puan dah buat latihan, dah buat perkongsian tu, sepatutnya boleh menerangkan, ya, menerangkan kalimah tu dengan baik. Itulah tujuan kita belajar buat program ni, ya. Kita nak peserta-peserta kita, sahabat-sahabat QHS ni boleh tengok je kalimah tu, boleh menerangkannya. Ya. Ma'rifah ada tertinggal apa? Apostrofi, ya. Boleh cek balik apa yang kita buat tu, kalau ada tertinggal betulkan dia. Jadi isim fa'il, betul, wazan 4, ma'rifah jamak muzakkar salim yang marfu'. Ya. Itulah contohlah, ya, contoh yang kita buat sebab kita sudah mengenal dia. Ya, kalau nak simpan dalam print screen lah. Okey. So kita boleh clearkan, kita akan teruskan, ya. Hari ini kita akan meneruskan dengan kalimah yang seterusnya, ya. Ada 2 cara tuan-tuan nak balik ke ayat tu. Pertamanya, kalau tuan-tuan dah masuk dalam paparan ini, ya, tuan-tuan tekan di sini je bawah ni, ya. Klik untuk selanjutnya. Ya. Klik untuk selanjutnya tu, dia akan paparkan kalimah yang kita pilih tadi bersama dengan
ayat sekali, ya, ayat di belah atas tu. Tuan boleh, ya, ini ayat dia. Ala innahum humul mufsidu nawala killa yash'urun. Yang tadi kita buat penerangan tadi, yang ni lah, ya. Kita telah menerangkan tadi jenis penerangan kepada kalimah tu dan makna dia diberi kat sini. Bila isim fa'il mesti mengatakan orang-orang yang melakukan sesuatu, ya. Dalam konteks ni melakukan apa? Melakukan kerosakan. Itu sebab itulah diberikan mana orang-orang yang membuat kerosakan, ya. Kemudian kita pergi kalimah seterusnya, tuan-tuan tekan saja di sini, ya. Tuan tekan di sini, dia sekarang ni akan menerangkan walakin pula. Walakin, ya. Ijaz sebenarnya bukan macam ni lah, ya. Dia alif kecil tu tak boleh berada di atas lam. Alif tu mesti berada selepas. Macam ni ijaz ni yang betul lah, ya. Jadi walakil, dia bagi sini ada dua komponen, ya. Walaupun dia apa dia gunakan satu color tu, ya, satu warna tu, sebab sebenarnya dalam konteks ini sebenarnya dia satu perkataan yang dibangunkan daripada dua perkataan, iaitu perkataan yang pertama tu adalah wow, ya, dan yang kedua ialah lakin. Ya, lakin asalnya non ni adalah sukun, ya. Dia asalnya bersukun, tetapi sebab dia bertemu dengan lam, ya, maka terjadi hukum idgham bila gunnah. Jadi sukun tu dihilangkan sebab nun ni telah dimasukkan ke dalam lam. Jadi nun ni tidak lagi dibaca di dalam bacaan, tidak disebut dalam bacaan, sebab itulah dia dihilangkan tanda sukun tu. Bermakna lam ni sebenarnya dalam bacaan dia masuk dalam lam. Dia hanya tinggal dalam tulisan saja, ya. Dia tinggal dalam tulisan tapi tidak disebutkan dalam bacaan. Itulah konsep penulisan kalimah-kalimah Al-Quran mengikut resam Osmani apabila dia bersabit dengan idgham, ya, idgham. Jadi bila nun ni dimasukkan ke dalam lam, bermakna dalam rumah lam ni ada dua kalimah lah, nun dengan lam. Jadi sebab tu ditandakan dengan tasydid. Tasydid tu menunjukkan terdapat dua huruf, iaitu nun sukun tadi dengan lam yang berbaris atas, maka ditasydidkan. Masa membaca tu mestilah dia membawa bunyi yang sepanjang dua harakat. Satu huruf, satu harakat. Dua huruf, dua harakat. Jadi wala killa, wala kam, kah bawah ni tuan-tuan dan puan, terus ke lam. Sebab nun tidak disebut. Jangan baca nun, jangan disebut pun. Ya. Wala kil, kah baris bawah, lam baris atas, tasydid. Itu cara membaca dia. Wala killa, masa nak mengambil lam tu, dua harakat. Sebab itu nun tu hilang sukunnya, ya. Tetapi dari segi konstruk dia, komponen dia ada dua komponen. Ya, satu kita tengok sini dia kata kata tambahan. Dan kalau nak lebih tepat, kata ni apa makna? Dia perkataan, itu maksud kata. Bermakna wow ni satu kalimah ni. Ya. So untuk lebih tepat kita sebut terus wow. Wow tambahan. Itu lebih tepat. Ya, so walaupun maklumat yang dia bagi ni membantu, tapi kita boleh perbaiki dia. So kita kata sini adalah wow tambahan. Wow tambahan. Okey, kalau nak masukkan Arab dia, tambahan ni apa dia? Zaidah, ya, zaidah. Jadi wow zaidah. Kalau nak masukkan Arab dia, tuan-tuan kena pergi ke Lexilogos lah. Ya. Pergi ke sini, kita boleh pergi ke Lexilogos. Ya, type sini wow, al-wow,
waw zaidah. Zal, alif, zal dengan alif, dia ada alif mat. Kemudian hamzah qata' berkaki ya itu, kemudian dal ta marbutah. Itu dipanggilkan al-waw zaidah, iaitu waw tambahan. Kopikan dia, pergi tempat tadi balik. Mana tempat tadi? Di sini, di Quran, ya. So ambil balik text feature tadi dan kita tambah di sini. Nak menambahkan lagi, nak kemaskan lagi pengandalan kita, ya, dipanggilkan al-waw zaidah. Itu dipanggilkan waw tambahan. Waw tambahan ni maknanya apa? Dia bermakna dan sahaja. Dan tak ada kontak apa? Kontak istinafiah, tidak ada kontak atifah, tidak ada kontak apa lagi? Sababiah, tak ada. Ya, itu. So dia menambah dan kerana apa? Kerana kontaknya akan di 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 apa? Dimainkan ataupun dilakukan oleh komponennya yang kedua itu. Komponen kedua itu yang memainkan peranan untuk menyesuaikannya kontak wow tu, ya. Jadi lakin dikata kat sini apa? Partikel perubahan. Ya, bahasa Inggeris dia apa? Amendment particle. Amendment particle. Ya, kita okey, mana tuan-tuan boleh gunakan ni, ya, partikel perubahan, tapi kita tambahkan sikit. Dalam bahasa Arab dia apa? Partikel perubahan tu dipanggilkan harfun istidrak, ya, istidrak. Kita typekan dekat Lexilogos. Nanti dua-dua kalimah ni lepas kita habis mengenal kalimah ni, nanti tuan-tuan boleh masukkan, ya, dua-dua kalimah ni dalam template QHS vocabulary tu, tambahkan lagi sebagai kalimah-kalimah yang kita telah kenali, ya. Jadi walakin kita pergi ke Lexilogos balik, kita masukkan jenis dia, ya, kita panggil dia apa? Harfun istidrak. Dal, roh, alif, kaf. Ya, dipanggilkan istidrak, bermaksud pengubahsuaian ataupun correction, ya. Amendment tu maknanya correction, ataupun tadi apa? Perubahan. Perubahan, dia nak menyesuaikan, ya. Dia menyesuaikan konteks cerita selepas tu berbanding dengan cerita yang pertama. Dia tidak selaras, ya. Dia tidak selari dan dia tidak selaras. So digunakan harfun istidrak ni, ya. Kopikan dia, bawa ke tempat yang sama tadi dan masukkan ya, tambahan kepada partikel perubahan ni, ya, supaya kita lebih kemas. Macam tadi dia kata tambahan ni, betul, kita masukkan waw tambahan, kemudian kita masukkan Arab dia itu al-waw zaidah. Sini kita masukkan partikel, iaitu harfun, kopikan dia, ya, harfun istidrak, ya, kepada partikel perubahan. So kita dapat apa? Maklumat yang lebih tepatlah, ya. Jadi wow ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kena ada satu lagi apa? A, ya, sebab dia ada mat. Tengok ada mat sini, al-wawu. Jadi wow tu kena panjang 2 harakat, ya. Jadi wow tambahan, ya. Untuk
untuk waw, dan kita arrowkan dia untuk membantu kita. Ambil arrow warna hijau. Ya, yang kita masukkan waw tu apa dia? Yang ni lah. Waw yang pertama yang dikatakan kata tambahan tu harfu istidrak ni ialah komponen yang kedua yang dikatakan partikel perubahan. So partikel perubahan ni bila diterjemahkan dia membunyi apa? Dia bermakna tetapi. Ya. Waw tu maksud dia dan. Ya. Tetapi bila digabungkan sekali dengan lakin, kita tak sebut dia dan, kita sebut dia berfungsi sekali itu sebagai harfun istidrak dipanggil, ya, iaitu akan tetapi. Ya, akan tetapi ni apa dia sebenarnya? Dia nak membuat penyesuaian cerita sebelumnya dengan cerita keadaan hal selepasnya. Ya, so biasanya di selepas walakin tu komponen ayat tu ialah keadaan hal yang berlaku mengenai cerita yang pertama tadi. Itulah peranan harfun istidrak, dan dia gunakan sekali dengan wa. Bila dia gunakan wa, dia akan kita terjemahkan sebagai akan tetapi. So bila akan tetapi, kita tahulah dia akan membawa komponen ataupun perenggan ayat yang menceritakan keadaan. Ya. Ada dua cara nak mencerita keadaan ni. Kadang-kadang dia guna waw saja, kadang-kadang dia tidak guna kadang-kadang digunakan waw sahaja, kadang-kadang dia gunakan dengan lakin, walakin. Ya. Itu cara macam mana frasa ataupun perenggan ayat haliyah dipanggil di dalam Al-Quran, ya, digunakan. Nanti kita akan tunjukkan contoh yang tak ada lakin tu. Waw tu kita panggil dia waw haliyah, ya. Okey, so kita boleh simpan yang ni. Kalau kita nak rujuk balik, ya, kita boleh clearkan ni dulu dan kita pergi ke lihat ini penerangan di dalam Quran tafsir dan perkata. Cuba kita lihat dalam bahan digital Quran yang kedua, ya, iaitu dalam Quran Corpus, qurancorpus.com. Pergi ke word by word ni. So tuan-tuan pergi ke surah Al-Baqarah ayat ke-12, ya, tekan go. So dia bawa ke ayat 12 tu, kita cari walakin tadi. Ni dia, ya. So walakin, kalau nak lebih tak nak gangguan dengan yang lain tu, tuan-tuan tekan sekali lagi. So dia akan fokus kepada walakin. Tengok sini, walakin ni dia adalah partikel, ya, harfun, kata huruf. Kata huruf dia tidak ada kata akar. Sebab tu tuan-tuan tengok di atas ni tak ada cerita pasal kata akar. Ya, sebab semua kalimah harfun adalah dalam kumpulan kita panggilkan kalimah yang jamid, ya, jamidun. Dan dalam template yang saya telah bagi pada tuan-tuan dan perempuan, template kosong tu, saya dah updatekan helaian kumpulan-kumpulan jamid dipanggil, ya. Jadi walakin ni tuan-tuan boleh masukkan dalam dalam kalimah helaian kalimah jamid tu. Bila dah kenal, nanti saya akan tunjukkanlah, ya. Jadi sementara tu kita nak melihat korpus ni dia apa cerita dia tentang walakin, ya. Korpus ni sama dengan cara kita menerangkan tadi. Dia pun ada dua komponen. Dia panggilkan dalam bahasa Inggeris dia supplementary. AMD tu ialah amendment, ya. Ataupun sini dia tulis supplemental particle, ya. Supplementary ataupun supplemental particle, wow. Kemudian lakin tu dipanggilkan amendment particle, ya. So itulah pengenalan kita kepada kalimah yang seterusnya. Kalimah ni kalimah nombor berapa? Ini adalah satu kalimah, iaitu kalimah nombor 5 di sini, ya. Kalimah nombor 5 dalam ayat dalam ayat 12 ni, walakin adalah satu kalimah
iaitu kalimah nombor ke-5. Nah ya, itulah pengenalan kepada walakin. Lepas tu besok kita teruslah sambung la yashurun. Tapi sebelum tu besok hari Khamis saya akan tunjukkan, masukkan kalimah ni di dalam template tu untuk menambahkan lagi pengenalan ataupun kalimah-kalimah yang tuan-tuan dan puan-puan sudah kenal ya. Dia tak sama dengan helaian yang lain sebab dia tak ada kata 3 huruf akar. Dia kena masuk bahagian, kalau saya tunjukkan hari ini sekarang, tuan-tuan pergi kat bawah ni ada satu helaian yang saya telah masukkan kalimah jamid ya. Kalau saya gunakan arrow di sini, kalau boleh membantu, bawah ni ambil warna merah, warna merah. Ni ya, ni helaian jamid. Ni dia. Kalau template lama tu dia dalam bahasa Inggeris, saya letak other words, mana kalimah-kalimah lain ya, yang tak apa, tak specify lagi. So yang ni kita khusus untuk semua kalimah yang jamid ni. Apa makna dia? Jamid ni bukannya kalimah kata terbitan. Kalimah kata terbitan ya, dia akan masuk dalam semua yang lain tu. Yang ni ya, yang kita buat acuan ada 3 huruf akar tu, semua akan masuk mengikut 3 huruf akar dia. So selain pada kalimah yang dibangun kepada kata terbitan, so kita masukkan ke dalam kalimah. Semua kata huruf dalam Al-Quran kita masukkan dalam kalimah jamid. Itulah caranya ya. Nanti kita akan kongsikan besok macam mana nak memasukkan kalimah walakin tu, insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya.